Okey, next. Tentukan jenis gelombang yang digunakan dalam gambar-gambar di bawah. Okey, ni alat kawalan jauh. Tadi Hafiz, Harmas. Okey, Said. Alat kawalan jauh. Ya, inframerah. Lepas tu hasil hafal. Perubatan. Sinar X. Sinar X. Hasil lagi seorang. Sistem hasil. Mama hasil. Sistem radar dia pakai gelombang mikro. Saiful, cikgu nama yang cikgu hafal je. Yelah kan tak ni setahun ni tak jumpa. Okey, setahun tu. Saiful, pengesan wang palsu. Hey, sinar gamma pula. Kan. Ya, Atra ungu. Okey. Habislah tajuk gelombang. Okey, nak masuk topik baru cahaya ke tak nak? Tak nak. Kalau korang nak masuk tajuk cahaya ke nak buat latihan latihan gelombang? Nak buat latihan? Tapi budak plasma dah buat. Korang yang tak buat lagi kan? Lebih. Okey ni. Kamu ambil handout dia. Ambillah seorang satu. Ambil je baru nak sampler lah. Ambil. Penuh. Kenapa dia stapler tu? Kenapa dia stapler lah? Kan stapler kan? Yang kat rumah tu korang buat handout yang cikgu bagi tu. Tapi ada yang dah buat, yang tak buat lagi mana kejap Kamu buat dulu yang ni latihan 1.6 dulu ni. Buat budak plasma latihan 1.6 diorang tak buat lagi. Yang 1.5 diorang dah buat.
Buat yang ni dulu yang pantulan gelombang bunyi ni. Tahu kan ultrasonik tu apa? Ultrasonik tu apa? Gelombang bunyi yang lebih daripada berapa frekuensi dia, siapa ingat? Lebih daripada 30 kHz kan? Tak ingat pula dah. Yang lebih daripada 30 kHz. Kita maksudnya kita tak dengar apa bunyi tu. Tapi frekuensi dia tinggi sampai kita tak dengar bunyi tu. Tu gelombang ultrasonik. Dia selain daripada untuk scan dalam perut mak kan, nak scan anak kan. Dia juga boleh digunakan untuk apa ni? Untuk ukur kedalaman laut. Okey, dia kata selang masa antara pemancaran dan penerimaan. Maksudnya masa dia pancar dan juga kapan dia terima balik gema. Maksudnya masa pancar dah pantul, dia punya selang masa dia berapa saat? 0.06 saat Dia hantar gelombang dan gelombang tu dipantulkan. Dia ambil masa 0.06 saat. Kelajuan dia adalah 1,500. Okey, tentukan jarak yang dilalui oleh gelombang ultrasonik. Kita nak tahu jarak yang dilalui dalam tempoh 0.06 saat. Pakai formula apa? Kita ada V, kita ada T, kita nak kira jarak. So kita pakai S lah, S kan, jarak, S. Okey, apakah formulanya? Kalau ada V, ada S, ada T. V sama dengan hak laju sama dengan apa? Ni masa awal-awal form 4. Kan dulu kita belajar masa form 4, hak laju sama dengan jarak bahagi masa kan. Tapi disebabkan yang ini pantulan, pergi dan pantul, seberapa kali jarak? 2 kan. So jadilah V sama dengan 2S per T. Okey, so masa untuk hantar gelombang dan pantul, ni masa dia T ni lah. Okey, untuk 2 kali jarak pergi dan balik. So inilah dia punya formula. Boleh. Okay, so soalan tanya tentukan jarak yang dilalui oleh gelombang ultrasonik tersebut dalam masa 0.06 saat. Gelombang ultrasonik dia melalui jarak pergi dan juga dia melalui jarak balik. Sebab tu dia 2S. Jadi kamu kena carilah nilai 2S tu. Okey, berapa? Kan gelombang tu pergi dan balik kan. So dia ada 2 jarak dia lalu. Pergi dan balik. So berapakah jarak dia yang pergi dan balik Tak apa, kamu cari S dulu pun boleh. Cari S dulu pun boleh. Cari yang 1S. Maksudnya apa kat situ? 2S sama dengan V darab T. So kalau kamu nak cari 1 kali jarak je iaitu S. S tu 1 kali jarak je lah. S sama dengan VT per 2. Okay, masuk formula. So V berapa V? V 1,500. T 0.06. Itulah bahagi dengan 2. Dapat apa? Okay. 1,500 darab 0.06 bahagi 2. Dapat 45. Unit apa unit je?
Unit meter. Tapi gelombang ultrasonik ni dia pergi dan balik 2 kali jarak. So kat sini 45 meter, sini pun 45 meter. Jadi total berapa? Ya, darab dengan 2 kan. Dapatlah 90 meter. So itulah jarak yang dilalui oleh gelombang ultrasonik pergi dan balik. Faham ke? So kamu kena sentiasa ingat kalau pantulan je buat 2 kali jarak. Yang itu yang formula dia 2S. Okay, 2S. V sama dengan 2S per T. Okay. Next dia nak tanya kedalaman laut. So tadi korang dah kira kan kedalaman dia. Berapa kedalaman dia? Yang S tu berapa kedalaman dia? Dapatlah 45 meter. Boleh. Okay, next. Yang ni sebuah kapal menggunakan suatu sonar untuk mengesan kedalaman dasar laut. Sonar ni samalah. Sonar tu adalah gelombang bunyi lah Sonar, sound, sonar bunyi. Okey. Kedalaman dasar laut. Mengesan kedalaman dasar laut. Yang tambah sikit air kat situ yang berkedalaman 30 meter. Yang berkedalaman 30 meter. Dia dah bagi dah kedalaman laut tu 30 meter. Didapati sela masa antara pemancar isyarat ultrasonik dan penerimaan gema ialah 0.04 saat. Dia hantar gelombang dan gelombang tu pantul, dia ambil masa 0.04 saat. Berapakah hal laju bunyi dalam air tersebut? Hal laju bunyi, hal laju ultrasonik lah. Apa formula nak kira dia? Hal laju V sama dengan disebabkan ni pantulan, so 2S per T. Okay, masuk dalam formula. 2. Kedalaman laut tu berapa S dia? Cikgu suruh tambah ayat ni kan, yang berkedalaman 30 meter. So S dia berapa? S dia 30 meter. Dalam soalan kamu tu dia tak tulis 30 meter kan, dia tertinggal. Kamu tuliskan yang berkedalaman 30 meter bahagi dengan masa pergi dan pantul 0.04 saat. So jawapannya apa? Ya, jawapannya adalah 1500. Apa unit dia? Meter saat negatif 1. Boleh? Okey, yang ni pula. Cuba fikir. Seorang murid berdiri di antara sebuah dinding yang rata dengan sebuah pembesar suara seperti dalam rajah. Okay, ni murid dia, ni dinding, ni pembesar suara. Pembesar suara dia akan keluarkan gelombang bunyi. Okey, bunyi pertama didengari oleh murid adalah dari pembesar suara sebab pembesar suara keluarkan bunyi. So budak ni akan dengarlah bunyi yang pertama dari pembesar suara ni, betul tak? Kemudian bunyi kedua didengari oleh murid ialah bunyi yang dipantulkan semula oleh dinding tersebut. Dinding yang rata tersebut. Okey, soalan tanya berapakah selang masa antara bunyi yang pertama dengan bunyi yang kedua? Dia bagi laju gelombang bunyi 330 meter saat negatif 1. Berapa selang masa dia? So korang fikir pakai formula apa ni? Kan mula budak ni dengar, dia dengar bunyi pertama, betul tak? Okay, dia dengar bunyi pertama daripada pembesar suara. Maksudnya pembesar suara dia hantar bunyi, lepas tu ting, budak ni dengar. Nanti bunyi tu dia akan pergi kat dinding. Nanti dinding buat apa? Dinding tu akan pantul. Bila pantul, so budak ni akan dengar pula bunyi kedua. So selang masa antara bunyi pertama dengan bunyi kedua ni berapa masa yang diambil? Itulah selang masa. Jadi pakai formula apa ni? Dia dah bagi dah laju V, dah bagi dah laju V. Kamu nak kira selang masa T, selang masa T.
Formula apa ni? Kita ada V, ada T dan kita juga ada jarak. So formula apa? Hal laju sama dengan S per T. S per T ke 2S per T? Ya, 2S. Sebab bunyi ni dia pergi ke dinding dan dia pantul. Pergi dan pantul. So mestilah 2 kali jarak. Pergi dan pantul. So 2S. Boleh? Okey. So berapa selang masa dia? Okey, cuba kita dapat berapa selang masa dia. Kamu cari T lah, T. V dah tahu dah, 330. Okey, S. S tu jarak. Pergi dah pantul. Okay, berapa korang dapat? Selang masa tu kan antara bunyi pertama budak ni dengar dan bunyi kedua yang budak ni dengar. So bunyi pertama kat sini pergi dah dia pantul, ni bunyi kedua. So selang masa dia antara bunyi pertama dengan bunyi kedua. Pergi dan pantul. So dia pergi berapa meter? Bunyi pertama ni kan budak ni dengar bunyi pertama. So bunyi pertama ni dia pergi dinding. Berapa jarak dia? 330 meter. Lepas tu dia pantul and then dengar balik bunyi kedua. So berapa jarak dia? Tadi pergi 330 meter kan. Daripada bunyi pertama dia pergi ke dinding 330 meter. Lepas tu dia pantul bunyi kedua. So berapa jarak yang dilalui ni? Ha? 330 meter juga. Betul tak? Okey. So ni lah jarak dia pergi dan balik. Pergi dan pantul. So boleh cari tak selang masa dia? TV sama dengan 2S. So T sama dengan 2S per V. Pergi dan pantul. Berapa jarak ni? 2 kali jarak kan. So 2 darab dengan 330. Sebab dia pakai ni jarak yang 330 meter ni. Yang 450 ni abaikan. Sebab dia nak selang masa antara bunyi pertama dengan bunyi kedua. So kamu tengok yang pergerakan bunyi pertama tu. Dia pergi dinding 330 meter. So dia balik pun mestilah 330 meter juga. Tu yang 2 darab 330 tu. Faham ke? Faham kan? Lepas tu bahagi dengan hal laju 330. So potong-potong jawapannya apa? 2. Apa unit dia? Saat. So selang masa dia 2 saat. Kan jarak dia kan 2 kali jarak kan. Pergi dah pantul. Pergi 330. Pantul balik pun 330 juga kan. Tu yang dapat berapa? 660 kan. 2 darab 330 kan. Dapatlah 660. Faham ke? Dah sama lah benda ni. Boleh. Boleh faham tak situasi budak ni? Boleh? Okey, dah faham. Next. Kita pergi interference pula. Ini budak plasma dah belajar dah ni. Tak apalah, ulang balik sikit je. Okey, interference. Labelkan dengan anak panah jarak antara 2 sumber gelombang air yang koheren. Kamu labelkan sebagai A. Lepas tu jarak sumber dengan lokasi pencerapan jarak antara 2 garis not berturutan. Labelkan D. Jarak antara 2 garis not berturutan. Labelkan X. Okey. Apa maksud jarak 2 sumber gelombang air yang koheren? Koheren tu maksudnya apa? Sama frekuensi kan? Sama frekuensi, sama apa? Amplitude.
Jadi kat sini kita ada dua sumber gelombang air. Kat mana? Siapa nampak? Mana dua sumber gelombang air? Nampak tak kat situ? Yang mana? Yang ini dengan? Yang ni itulah. Ni yang dua sumber ni. So kamu labelkan dia sebagai A. Boleh? Lepas tu dia nak jarak antara sumber gelombang air tu dengan lokasi pencerapan jarak antara dua garis knot berturutan. Apa maksud knot? Interference apa knot? Interference memusnah. So dia nak kamu labelkan sebagai D. So D adalah jarak antara sumber ni dengan, kamu nak tengok dia punya, nak ukur dekat sini tu lah. Ni ha. Ni kan interference memusnah kan. Kamu nak ukur kat bahagian ni betul tak? So jarak antara sumber dengan yang nak diukur tu lah. So kamu labelkan dia sebagai apa ni? D. Boleh? Kamu nak ukur dua garis knot dengan dua garis anti knot tu kan? Kamu ukur kat hujung sini kan? So hujung sini dengan sumber gelombang tu kita panggil D lah, D. Faham ke? Okey. Dah label D, lepas tu apa pula? Jarak antara dua garis knot berturutan. Labelkan dia sebagai X. Apa maksud garis knot tadi? Interference memusnah yang kamu tak nampak gelombang. So yang mana? Yang ni betul tak? Ni dengan ni kan? So labelkan dia sebagai X. Mesti yang berturutan Sebelah dengan sebelah. Jangan yang ini dengan yang ni. Yang ni tak. Ini bukan berturutan. Ni dah selang dah. Dia dah selang satu dah. So dia mesti berturutan. X. Okey, boleh. Okey, next. Dalam satu eksperimen yang ni nama, okey, interference ni nama dia eksperimen yang. Jarak pemisahan antara pinggir cerah berturutan adalah X dan jarak antara diri celah dengan skrin ialah D. Ni formula nak kira panjang gelombang. Lakarkan graf A melawan X dan juga graf D melawan X. Okay, so saya nak tahu hubungan antara A dengan X daripada formula ni. Okay, apa hubungan antara A dengan X? Saya nak tahu. Pindahkan. So X sama dengan lambda D. So A sama dengan lambda D per X. So apa hubungannya ni? Berkadar songsang. Macam nak buat graf berkadar songsang? Kakak mana nak? Kakak mana? Cikgu hafal nama. Afika Husna. Ada kakak Afika Husna? Oh, kamu. Amas ni buat Afika Husna. Buat graf A melawan X. Tapi dia berkadar songsang. Macam nak buat graf berkadar songsang? Amas ni buat berkadar songsang. Kalau berkadar terus lain kan? Berkadar terus dia straight macam tu kan? Kalau berkadar songsang? Okey, so berkadar songsang. Mula buat dulu A. Kalau A melawan X maksudnya A tu paksi Y. X tu paksi. Oh, macam tu. Okey. Ya, boleh. Macam ni pun boleh berkadar songsang. Kalau kamu nak buat dia straight melalui titik asalan, make sure buat kat sini 1 per X ya. So kat sini hubungan dia A. Kalau macam ni kan cara nak baca dia
Kamu boleh buat kat sini A berkadar terus dengan 1 per X ataupun A berkadar songsang dengan X. So ada dua hubungan yang kamu boleh bagi kat sini. Sama ada A berkadar terus dengan 1 per X ataupun A berkadar songsang dengan X. Okey, kalau cikgu tak nak buat yang macam ni, tak nak buat yang berkadar terus, cikgu nak buat yang ni A dengan X, macam nak buat graf dia? Siapa ingat graf yang berkadar songsang tu? So kita ada A ni X, cikgu nak ni buat X. So nak buat berkadar songsang macam mana? Macam melengkung macam ni. So ni pun ini berkadar songsang. Ni A berkadar songsang dengan X. Boleh. So ada dua jenis graf lah yang kamu boleh lukis. A berkadar songsang dengan X yang macam ni ataupun A berkadar terus dengan 1 per X. Maksud dia adalah A berkadar songsang dengan X. Benda yang sama. Faham tak? Okey, kalau D melawan X. Okay, apa hubungan antara D dengan X? So kita ada panjang gelombang AX per D. So D lambda per AX. So sama dengan AX jadi. Okey, apa hubungan D dengan X? Berkadar terus. Macam nak buat D berkadar terus dengan X? Kakak. Belakang Fika Husna tu kakak apa? Khadijah. Okey, kakak Khadijah. Mesti kakak Khadijah buat graf D melawan X. Bila D melawan X, make sure D tu paksi Y, X tu yang paksi X lah. So dia berkadar apa? Berkadar terus kan? Macam nak buat berkadar terus. Kamu buat kat atas ni. Okay. Okay, boleh lah. Okay. So ni graf D berkadar terus dengan X. Boleh? Oh, pandai budak perempuan ni Mana orang pandai? Okay, next. Yang ni lah. Satu sumber cahaya monokromatik digunakan dalam satu eksperimen yang dan pinggir-pinggir terhasil adalah seperti wajah di bawah. Dia kata jarak H ni adalah sebanyak 2.5 darab 10 negatif 3 meter. Okay, jika jarak pemisahan diri celah adalah 3 darab 10 negatif 4 meter dan jarak antara diri celah dengan spirit ialah 3 meter, hitungkan panjang gelombang. Apa maksud monokromatik? Mono tu maksud dia satu, dia ambil satu jenis cahaya. Tak tahulah warna apa dia cakap, tak sebut warna apa. Bayangkanlah warna biru kan. Okey, lepas tu dia buat eksperimen ni. Oh ingat, kamu ingat lagi tak interference ni? Ingat lagi kan? Mana ke sekejap dia macam ni lah eksperimen dia kan, interference. So kita ada dua celah kat sini. Lepas tu nama dia diri celah. So jarak antara, dia kata apa tadi?
Jarak antara dia kata apa? Jarak pemisahan DV celah. Maksudnya jarak pemisahan dua celah tu sebanyak berapa? 3 darab 10 negatif 4 negatif 4 meter. So kamu labelkan dia sebagai apa ni? A. Okay, jarak antara DV celah. Jarak antara dua celah tu A. Dia pakai cahaya monokromatik. Bayangkanlah dia cahaya merah kan. Okay. Lepas tu dia kata pula jarak antara DV celah dengan skrin. Ni skrin, jarak antara DV celah dengan skrin. Berapa ni? 3 darab 10 negatif 4 meter. So labelkan dia sebagai apa ni? Simbol apa ni? D. Okay, D. So lepas tu apa pula? Dia bagi H. H tu berapa jarak dia? 2.5 darab 10 negatif 3 meter. Mana kejap Okey, bayangkanlah ni warna. Kita pakai cahaya monokromatik, cahaya merah lah contohlah. Ni semua color merah. Merah ni maksudnya apa? Interference apa Interference membina yang tak ada color merah tu. Interference memusnah. So dia bagi kat sini. Sekejap So dia bagi kat sini jarak antara interval memusnah dengan interval memusnah ni 2.5 darab 10 negatif 3 meter. Tapi kita nak yang berturutan. So memusnah dengan musnah yang berturutan. So ni X. Jadi macam mana nak cari X? Bahagi berapa ni sebenarnya? Ya, bahagi 5. Sebab cikgu nak yang berturutan tau. Berturutan sebelah dengan sebelah. Faham tak? So 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bahagi 5. Dapat berapa? Dapatlah 5 darab 10 negatif 4 meter. So ni nilai X je. Dapat tak? Boleh? Okey, so boleh tak kira panjang gelombang? So panjang gelombang formula dia AX per D. So tadi dah tahu kan A berapa nilai A tadi? 3 darab 10 negatif 4. Lepas tu X dia berapa tadi? 5 darab 10 negatif 4 bahagi dengan D. Berapa D? 3. So dapat berapa? Okay, berapa dapat? Berapa panjang gelombang 5 darab 10 negatif 8. Unit dia apa ni? Meter. Okay, kan? Ni meter, meter, meter. Potong-potong tinggallah meter. Boleh? Okay, last nombor 4. Alamak, sempat ke nombor 4? Okey, ni pembesar suara, 2 pembesar suara. So ni dia kata apa ni? Raja menunjukkan 2 pembesar suara yang berada sejauh 2 meter antara satu sama lain. So jarak antara 2 pembesar suara ni adalah labelkan sebagai A kan, antara 2 sumber koheren ni A. Lepas tu seorang pelajar berjalan di hadapan kedua pembesar suara yang berada sejauh 5 meter. So ini apa ni? 5 meter ni labelkan sebagai D. Lepas tu pelajar itu mendapati titik ACE bunyi kuat, ACE kuat. Lepas tu yang BDF tu bunyi dia lemah. Okey. Apakah yang terjadi kepada bunyi di titik ACE? Yang dengar bunyi kuat tu maksudnya dia berada di kawasan apa? Ya, dia berada di kawasan interference membina. Boleh? Okey, yang BDF tu, BDF dengar bunyi lemah. Tak berapa nak dengar bunyi. So dia berada di kawasan interference
Memusnah. Dah dapat? Okey, jika hal laju bunyi ialah 360, tentukan panjang gelombang bunyi. Okey, sama je formula dia, panjang gelombang. Panjang gelombang lambda sama dengan AX per D. So, berapa A? Jarak antara dua pembesar suara, 2 meter. X. Tak bagi ya X? Mana? Cikgu tak perasan ke apa ni sekejap? Oh, bukan pakai formula ni. Tak boleh kan sebab tak bagi X kan? So, jangan pakai formula ni, pakai formula lain. Pakai formula kita ada hal laju, kita ada frekuensi. So, kita boleh kira dia punya panjang gelombang. Pakai formula apa ni? V sama dengan F lambda. So, lambda sama dengan apa? Panjang gelombang sama dengan V per F. So, V 360 meter saat kita satu bagi dengan frekuensi 2.4 kHz. Tukar kepada Hertz. Kepada kilo. So, tekan kalkulator. 24 shift kilo berapa? Nak tukar kepada Hertz. 2.4 shift kilo. Dapatlah 2,400 Hertz. Betul tak? So 360 bahagi 2,400 berapa? 0.15. Apa unit panjang gelombang meter. Hertz tu kan maksudnya apa? Maksudnya saat negatif satu bila potong-potong tu yang dapat meter. Faham ke? Boleh? Okey. Last. Boleh ke last? Alamak. Okey, kejap. Ni jarak AF. Dia nak AF. AF. Berapa jarak dia? Sebelum kamu kira jarak AF, kamu kira dulu ni X. Jarak X. X tu apa? Kuat dengan kuat secara berturutan. Okey, kamu kira dulu kuat dengan kuat yang berturutan tu. So, formula dia, kamu tahu kan panjang gelombang sama dengan AX per D. So, kamu cari X. Boleh? So, nak cari X macam mana? Okey, so kamu dah tahu kan panjang gelombang tadi berapa? 0.15. D berapa D?